Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera diucapkan kepada Puan Rosimah Sayuti serta rakan-rakan sekalian. Nama saya Afifah binti Idris dan nombor matrik saya 262609. Hari ini saya ingin membentangkan tentang tugasan individu yang telah saya selesaikan iaitu mengulas artikel jurnal. Tema bagi tugasan saya ini ialah kelompok dinamik dan kawalan sosial. Jurnal yang saya gunakan untuk membuat tugasan ini dipetik daripada artikel Advances in Social Science Education and Humanities Research, volume 214. Nama jurnal yang saya pilih ini ialah Youth Empowerment Model Based on Group Dynamics. Jurnal ini telah ditulis oleh 3 orang pekaji iaitu Adil Sadikin, Dadang Yunus Lutfiansaj dan Cucuk Sukmana dan telah diterbitkan pada tahun 2018. Isu yang dibincangkan dalam jurnal ini adalah berkaitan usaha membina keupayaan kapasiti dan kualiti golongan belia di negara Indonesia melalui pembelajaran berasaskan kumpulan dinamik dalam meningkatkan sosial kecekapan keusahawanan. Dalam usaha untuk meningkatkan keupayaan kualiti golongan belia, terdapat 2 perkara yang perlu diambil perhatian. Pertama, penambahbaikan sumber manusia secara fizikal yang merangkumi kualiti kesihatan dan kecergasan. Kedua ialah peningkatan kualiti sumber manusia secara bukan fizikal yang merangkumi peningkatan kualiti pendidikan dan kemahiran, pembangunan mental dan rohani, menaik taraf etika kerja serta produktiviti kerja. Dalam jurnal ini telah menekankan tentang peningkatan kualiti sumber manusia secara bukan fizikal iaitu berkaitan pendidikan. Pendidikan memainkan peranan penting dalam usaha membantu golongan belia meningkatkan keupayaan kualiti diri. Terdapat 3 jenis pendidikan yang boleh digunakan iaitu pendidikan formal, pendidikan tidak formal dan pendidikan tidak rasmi. Dalam jurnal ini telah menekankan tentang penggunaan pendidikan tidak formal dalam meningkatkan keupayaan golongan belia. Pendidikan tidak formal bertujuan untuk membangunkan potensi belia dari aspek pengetahuan dan kemahiran fungsional, tingkah laku serta perkembangan personaliti. Untuk mencapai matlamat pendidikan, pendidikan tidak formal telah menganjurkan pemberdayaan masyarakat untuk belia yang memerlukan perkhidmatan bimbingan terutamanya dari aspek kemahiran. Melalui langkah ini dapat membantu golongan belia meningkatkan pengetahuan dan kemahiran berkaitan bidang yang diceburi. Seterusnya, dalam jurnal ini juga ada menghuraikan berkaitan kaedah amalan kerja sosial kelompok dinamik yang telah digunakan untuk membantu meningkatkan keupayaan kapasiti dan kualiti golongan belia. Berdasarkan jurnal ini, kelompok dinamik adalah pemberdayaan yang dilaksanakan dalam aktiviti pembelajaran bertujuan membangunkan adegan demokratik, budaya kerja berpasukan, toleransi dan daya saing secara adil. Bagi memastikan kelompok dinamik ini berjalan lancar, seorang fasilitator akan dilantik untuk melakukan beberapa perkara penting seperti membantu belia merangsang dan berkongsi idea mereka, menyediakan kemudahan dan bahan pengajaran dan mengetuai perbincangan dalam kumpulan. Terdapat 3 fasa dalam melaksanakan kelompok dinamik yang telah dikemukakan dalam jurnal ini iaitu fasa perancangan, fasa pelaksanaan pembelajaran dan fasa penilaian pembelajaran program. Pada fasa perancangan, perkara yang perlu diambil kira ialah matlamat kumpulan semasa dan selepas program. Perkara ini penting sebagai asas untuk pemilihan dan penentuan objektif pemberdayaan melalui perbincangan antara ahli dalam kelompok dinamik. Pada fasa kedua iaitu pelaksanaan pembelajaran pula, perkara yang perlu dilakukan ialah memahami keadaan persekitaran, latar belakang kumpulan sasaran dan pemboleh ubah sebagai faktor luaran seperti tabiat, kepercayaan, nilai dan norma dan sifat serta budaya. Pemahaman mengenai faktor-faktor tersebut adalah perlu untuk mendapatkan gambaran objektif tentang ciri-ciri kumpulan sasaran yang akan diberikan rawatan untuk mewujudkan suasana yang harmoni dalam kelompok dinamik. Seterusnya, fasa terakhir iaitu penilaian pembelajaran program pula perlu dilakukan. Terdapat 2 jenis penilaian dalam fasa ini iaitu penilaian berterusan dan penilaian sumatif. Penilaian berterusan adalah penilaian yang dijalankan semasa program untuk mengetahui tahap penglibatan anggota dalam setiap peringkat intervensi dan memantau jika terdapat ketidakpatuhan dalam pelaksanaan program ini.
Penilaian sumatif pula adalah penilaian pada akhir program. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana matlamat yang ditetapkan telah berjaya dicapai. Sekian sahaja pembentangan bagi tugasan individu saya. Terima kasih.